Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi lagi mengintai-intai ke dalam channel ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang kisah Nabi Daniel yang disayangi singa sejak bayi. Abu Burdah, anak Abu Musa Asy'ari, memakai cincin berukiran 2 ekor singa yang menjaga seorang bayi. Cincin ini diwarisi dari ayahnya yang juga sahabat Nabi. Ayahnya dapat ketika kempen ketenteraan di Tustar, setepatnya diambil dari jenazah Nabi Daniel. Apakah cerita di sebalik pahatan cincin itu? Kisahnya berkaitan Nabi Daniel. Ada seorang raja yang dapat ramalan akan lahir seseorang yang bakal memusnahkan kerajaannya. Ahli sihir di raja itu siap memberitahu tarikh sekian-sekian akan bayi tersebut dilahirkan. Apalagi raja terus memerintahkan kesemua bayi laki-laki pada tarikh tersebut dibunuh tanpa simpati. Bayangkanlah, bayi yang tidak berdosa pun dihukum mati. Ini terlalu kejam. Daniel lahir pada tarikh yang diramalkan. Untuk mengelakkan daripada baginda terkorban, ibu dan ayahnya masuk ke hutan dan meninggalkannya di situ. Kemudian mereka pulang ke kota untuk mengelakkan syakwa sangka. Dalam hati memang sayang, tetapi kalau Daniel ditemui tentera di kota, pasti akan ditikam atau dilemaskan. Jadi mereka bertawakal kepada Tuhan, moga-moga bayi mereka selamat sejahtera. Keesokan hari, setelah semuanya reda, mereka pergi semula ke hutan. Degup di jantung berdetak laju. Apakah bayi mereka masih hidup ataupun sudah dibaham binatang buas di rimba belantara? Alangkah terkejutnya bila mendapati Daniel dijilat oleh 2 ekor singa. Ajaibnya, binatang buas tersebut tidak membaham bayi montel yang ditinggalkan. Malah kedua singa itu menjaga dan melindunginya daripada bahaya. Inilah irhas yang berlaku kepada Nabi Daniel sebagai petunjuk yang esok lusanya baginda bakal menjadi rasul kepada Bani Israel. Irhas merupakan perkara mencari adat yang berlaku kepada seseorang sebelum kenabiannya. Maka setelah Nabi Daniel dewasa, baginda mengukir peristiwa ini di cincinnya. Mengapa? Supaya baginda sentiasa ingat nikmat besar yang telah Allah kurniakan kepadanya. Adatnya, singa pantang jumpa makanan pasti akan dibaham. Dengan kuasa Allah SWT, singa yang bersifatnya pemangsa telah berubah menjadi penjaga baginda. Dipendekkan cerita, pada suatu masa ada seorang raja yang kafir yang bernama Darius. Dia membenci agama Tauhid Bani Israel. Raja Darius memerintahkan semua rakyat jelata menyembah dirinya sebagai Tuhan. Sesiapa yang ingkar akan dipenjarakan atau dibunuh. Nabi Daniel antara yang ditangkap raja. Pada suatu hari, Darius melemparkan Daniel ke lubang berisi singa. Singa-singa yang lapar itu mengaum sebaik sahaja Nabi Daniel menyertai mereka. Tentera-tentera Darius menyangka ngauman singa itu bagi menakutkan mangsa. Walhal singa-singa tersebut menyambut ramah kedatangan baginda seumpama trompet yang menyambut raja. Singa-singa yang tadi menunjukkan taringnya kini mengatuk mulut. Dengan hormat, dia mendekati Nabi Daniel dan menjilat baginda. Singa termasuk keluarga kucing dan digelar kucing besar dari genus Panthera. Macam mana manjanya kucing dengan tuan, begitu jugalah manjanya singa dengan Nabi Daniel. Tidak dimakan, hanya diteman. Tidak dijamah, malahan ramah. Walaupun telah terselamat daripada singa, baginda dicoba pula dengan kelaparan. Berhari-hari Nabi Daniel dengan singa-singa tidak diberi makanan. Sekali lagi, baginda berdoa kepada Allah agar dibukakan jalan keluar. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Armia di Jerusalem bagi membantu Nabi Daniel di Babylon. Jarak di antara dua negeri ini lebih 1000 kilometer. Kalau mengikut adat, tak sempat untuk menghantar makanan, akan pasti kebuluran. Namun Allah menyuruh juga baginda pergi membantu. Tentang bagaimana caranya, biar Allah yang buat. Berjalanlah sahaja.
Dengan kuasa Allah, Nabi Armia dapat sampai ke tempat Nabi Daniel dalam masa yang singkat. Baginda membawa aneka makanan dan dihulurkan dari atas lubang. "Siapakah itu?" tanya Daniel. "Saya Armia. Allah mengutusku kepadamu," jawabnya. Begitulah mukjizat dari Allah, singa yang buas menjadi jinak dan jarak yang jauh menjadi dekat. Ahli kitab di zaman Turki Utsmaniyah pernah menyebutkan, ulama umat Muhammad seumpama nabi-nabi Bani Israel. Hal ini terbukti pada Ibnu Umar, seorang sahabat dan periwayat hadis terkenal. Aisyah pernah memujinya. Tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat-tempat pemberhentiannya seperti yang telah dilakukan oleh Ibnu Umar. Pernah sekali ada seekor singa yang menghalang jalan orang ramai. Ibnu Umar pun turun dari unta dan mendekatkan diri ke singa tersebut. Tanpa disangka-sangka, dia menggosok telinga singa tersebut seperti sedang bernegosiasi. Tidak lama selepas itu, singa itu pun beredar. Orang ramai bertanya, apakah yang telah dibuatnya? Ibnu Umar terus saja memberi sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika manusia hanya takut kepada Allah, maka tidak ada hal lain yang bisa menguasainya. Wallahu a'lam.